Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa penonton saluran YouTube saya ada forward video tentang seorang ustaz yang mengajar apabila kita solat witir 2 rakaat dan 1 rakaat. Dalam format 2 rakaat bagi salam, kemudian 1 rakaat. Maka solat witir yang 2 rakaat itu dalam lafaz niat dianjurkan untuk menyebut mukadimah solat witir. Ustaz yang menyampaikan tu pula tidak pula sebut rujukan ke dalil, cuma para ulama kata. Okey? Baik, ayuh kita tonton video tersebut. Kemudian saya berikan ulasan dan react. Dalam solat witir, kita boleh buat pertamanya buat witir 3 rakaat dengan 1 salam. Atau keduanya kita boleh buat 2 rakaat dan 1 rakaat, dan inilah yang lebih afdal. Cumanya, bila kita nak buat yang 2 rakaat campur 1, ini ada perbincangan berkaitan dengan niat waktu kita nak solat 2 rakaat yang pertama tu. Maka ulama menyebutkan di antara cara untuk mengelakkan kita kurang tepat pada lafazkan niat, kita memulakan niat pada 2 rakaat yang pertama itu dengan meletakkan perkataan muqaddimah. Sahaja aku solat sunat muqaddimah kepada witir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ataupun kita sebut sahaja aku solat 2 rakaat daripada witir kerana Allah Ta'ala. Sebab 2 rakaat ini belum witir lagi. Witir itu kan ganjil. Jadi kalau sebut 2 rakaat, dia itu genap. Maka 2 rakaat pertama itu kita sebut dia sebagai muqaddimah witir ataupun permulaan kepada witir. Tapi boleh juga, kata ulama, untuk sebut sahaja aku solat sunat witir 2 rakaat kerana Ta'ala, dengan di dalam hati kita itu kita dah maklum bahawa sekejap lagi kita akan solat 1 rakaat untuk menyempurnakan witir tersebut. Maka boleh saja kita sebut demikian, cuma ulama khilaf tentang lafaz niat tersebut. Jadi untuk keluar daripada khilaf tu, kita boleh sebut sahaja aku solat muqaddimah witir 2 rakaat kerana Ta'ala, ataupun sahaja aku solat 2 rakaat daripada witir kerana Allah Ta'ala. Baiklah, kita sudah menontonnya. Sebelum itu, tentang solat witir, kaifiat melaksanakan solat witir, keutamaan solat witir, bilangan rakaatnya, kalau kita buat 7 rakaat macam mana, kalau kita buat 9 rakaat macam mana. Saya alhamdulillah ada video khas tentangnya, sila rujuk di sana ya. Di sini kita akan bincang tentang lafaz niat sahaja, sebagaimana yang disebut oleh ustaz. Video saya itu tidak ada perbincangan tentang lafaz niat ini, kerana video saya itu adalah solat witir berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sama-sama maklum, baik solat sunat mahupun solat fardu, baik puasa wajib mahupun puasa sunat, ataupun apa-apa amal ibadah yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melafazkan niat, baik dengan lisan mahupun dengan niat. Semua itu adalah pendapat para ulama. Meskipun ia adalah jumhur ulama, tetapi di sana ada pandangan minoriti bahawa yang dikehendaki, yang dimaksudkan dengan niat ialah seseorang itu mengetahui apakah ibadah yang akan dilakukannya, apakah ibadah yang sedang dilakukannya. Sebagai contoh, kalau solat witir, kita sedang bincang solat witir ni, seseorang itu solat. Okay, solat witir 2 dan 1, tapi dia tak tahu, maknanya dia tak niatkannya. Dah habis solat tu, orang sebelah tanya, engkau solat apa? Entahlah, aku pun tak tahu. Engkau solat apa? Aku solat witir. Kalau macam tu, aku pun witir lah. Maknanya dia dah buat ibadah tanpa dia mengetahui dia buat ibadah apa. Kemudian baru dia kata, okeylah witir lah. Yang itu baru tak sah. Tapi apabila seseorang itu hendak melakukan sesuatu ibadah, baik wudu, baik solat fardu, baik solat sunat, baik apa-apa semua itu, tak perlu untuk melafazkan niat. Yang dikehendaki ialah seseorang itu mengetahui apakah ibadah yang bakal dilakukannya, apakah ibadah yang sedang dilakukannya, dan ia adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan bertepatan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat itu ya. Sebab kalau kita renung bab lafaz niat ini, kan macam yang diajarkan, bila nak solat, sebelum solat kita lafaz ikut mulut.
bila sedang takbir Allahu Akbar, kita melintaskannya, menghadirkan niat itu dalam hati dengan sekian-sekian tertib perkataan kan. Bukankah di sana ada satu kepincangan dalam pandangan tersebut? Kerana apabila kita sedang takbir Allahu Akbar, kita hendaklah dalam hati kita, dalam fikiran kita sedang khusyuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekarang ni kita sedang Allahu Akbar, tapi dalam hati sedang duk menyusun lafaz niat supaya betul. Sekarang ni dianjurkan pula menambah mukaddimah solat witir kan. Jadi ia telah pun menyalahi tujuan kita Allahu Akbar kan. Kemudiannya poin lain, yang ini poin yang disebut oleh salah seorang penonton saluran YouTube saya. Dalam beberapa video yang lepas saya ada ulas juga isu ini. Kalau nak buat ibadah, kena lafaz niat baru dapat pahala. So kalau kita buat benda salah, tak lafaz niat, tak dapat dosa lah. Katakanlah ya, sebagai contoh, jangan buat sebagai contoh, kita nak pukul orang, kita nak sepak orang. Maknanya kita menzalimi orang ialah satu kesalahan dan satu dosa. Tapi saya tak lafaz niat. Saya tidak lafaz sengaja aku tampar kawan aku ini. Dalam lisan pun tak sebut, dalam hati pun tak sebut. So macam mana? Bukan dosa ke? Jadi ini adalah satu yang kita perlu renung-renungi tentang lafaz niat ni ya. Dan ia juga memberatkan orang ramai. Dan sekarang ni sebab nak lafaz niat tu lah, sekarang ni pula nak kena tambah mukadimah. Macam mana pula tu? Bertahun-tahun aku salat witir, tak pernah pula tahu kena tambah mukadimah kan? Okey. Menyebut tentang lafaz niat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat. Ada hadis dalam Sahih Muslim di mana apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengejarkan umrah dan haji, baginda sebut, inilah umrahku, inilah haji aku. Dan ini dalil yang paling dekat. Pun begitu, para ulama berbeza pendapat apakah itu yang dimasukkan dengan lafaz niat, atau baginda sekadar menerangkan apa yang baginda hendak buat, atau ada beberapa penafsiran yang lain. Yang pentingnya baginda sebut sendiri. Baginda tak ajar pun para sahabat yang lain untuk melafazkan niat apabila mereka sama-sama pergi mengerjakan umrah dan haji ya. Okey, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Ustaz. Ustaz tak sebut rujukan, kita pula yang kena cari-cari. Dan bila saya cari, saya lihat itu memang ada pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Maka di sini saya bawa rujukan daripada kitab Imam An-Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 676 Hijrah. Kitabnya yang masyhur lagi besar, yakni Al-Majmu' Syarhul Muhazzab ya. Edisi Maktabah Syamilah, jilid 3 muka surat 281 sebagaimana tangkap layar. Kita mulakan dengan yang saya select warna biru tu, Fa'in tu kan. Baik, saya terjemah terus, tuan-tuan boleh semak terjemahan saya. Jadi Imam Nawawi menyebut, maka jika solat witir dengan banyak rakaat, diniatkan semuanya dengan solat witir jika ia adalah dengan satu salam. Maksudnya, saya explain, di sini mereka yang memusuhi saya mulalah bertaburan sel-sel kepala otak dia. Macam mana Kapten ni dia nak mensyarahkan kalam Imam An-Nawawi? Imam An-Nawawi sedang mensyarahkan kalam Imam Asy-Syirazi. Dia pula nak mensyarahkan kalam Imam An-Nawawi. Bukanlah syarah, kita explain saja. Okey, rangkap pertama, apa yang dimasukkan oleh Imam An-Nawawi ini ialah apabila seseorang itu melaksanakan solat witir, tak kisah berapa rakaat, tetapi dengan satu salam. Baik yang satu rakaat ke, 3 ke, 5 ke, 7 ke, 9, tetapi dengan satu salam. Maka cukup dengan dia meniatkannya sebagai solat witir seperti mana biasa ya. Sengaja aku solat witir 5 rakaat kerana Allah Ta'ala sebagai contoh. Baik, kemudian beliau menyambung lagi, namun jika dengan lebih dari satu salam, hendaklah diniatkan setiap 2 rakaat daripada solat witir itu. Maknanya, seseorang itu bukan nak buat solat witir yang direct 5 rakaat, direct 3 rakaat, langsung 7 rakaat, tapi dia nak buat 2, 2, 1. Kalau yang nak buat 5 kan, 2, 2, 1. Kalau yang nak buat 3, 2, 1. Yang ni maksudnya, kes yang kedua ya. Maka ada 4 pendapat tentang lafaz niat itu. Yang pertama, dia meniatkan 2 rakaat daripada witir. Maknanya apabila dia melafazkan niat, dia sebut sengaja aku solat 2 rakaat daripada witir kerana Allah. Sebab witir tu asalnya bermasuk ganjil, tapi sekarang nak buat genap kan. Maka lafaz niatnya ialah sengaja aku solat 2 rakaat daripada witir. Okey? Baik, itu pandangan pertama. Pandangan kedua, dia meniatkannya sebagai solat sunat malam yang terakhir. Okey? Walaupun dia nak buat witir,
tapi dia meniatkannya sebagai solat sunat malam dia yang terakhir. Jadi kemudian dia akan tutupi dengan 1 rakaat witir. Ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, dia niat solat sunat witir macam biasa je. Tak payah nak tambah yang lain-lain semua tu. Dia cukup meniatkannya sebagai solat sunat witir yang seperti mana biasa. Seperti mana yang para penonton yang lazim buat sebelum ni ya. Jadi pendapat ketiga tu macam yang kita lazim buat lah. Boleh saja. Boleh saja. Dan pendapat yang keempat. Barulah mukadimah. Dia menyebut mukadimah. Maksudnya lafaznya itu sengaja aku solat mukadimah. Solat witir. Sengaja aku solat mukadimah witir. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi itu pendapat yang keempat. Setelah mengemukakan 4 pendapat ini, berkata Imam An-Nawawi, semua pendapat ini, semua wajah-wajah ni, maksudnya pendapat, adalah sekadar keafdalan dan keutamaan. Dan ia bukanlah syarat. Ia sekadar sesuatu yang recommended dan menunjukkan afdal, keutamaan, dan ia bukanlah syarat. Berarti bukanlah syarat sah tak sah solat tu kalau tak sebut perkataan itu ya. Baik, di sini pun Imam Nawawi sebut pendapat ya, sebab ia memang macam saya kata mula-mula tadi bukanlah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda tidak melaksanakannya, bukan sunnah fi'liyah. Baginda tidak mengajar lafaz-lafaz niat ni, bukannya sunnah qauliyah, dan para sahabat pun tidak buat. Untuk Rasulullah pun approve, kata betul. Maknanya bukan sunnah takririyah. Kalau kita baca tadi pun, yang pendapat kedua, ketiga, keempat kan. Nampak tak sebelum tu? Kila. Kila tu kalau nak terjemah, dikatakan. Maknanya ia pendapat sahaja dari kalangan para ulama mazhab Asy-Syafi'i. Dan pendapat-pendapat itu Imam An-Nawawi tekankan ia adalah sekadar keutamaan, keafdalan, dan bukannya syarat untuk sah atau tidak sahnya solat witir itu. Dan di akhir itu beliau berkata yang sahih. Yang sahih ialah pendapat yang pertama. Apa yang pertama tadi? Dia sebut 2 rakaat daripada witir. Sengaja aku solat 2 rakaat daripada witir kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan Imam An-Nawawi. Jadi yang disampaikan oleh ustaz tersebut dalam video itu memang merupakan pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i, dan memang ada pandangan bahawa dianjurkan menyebut mukadimah. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, bila kita dah baca semua pendapat ni, kita ataupun saya lah, paling kurang saya lah, saya terfikir yang ustaz tu nak cerita buat apa? Bukankah dalam 4 pendapat itu, ada satu pendapat yang orang tu sebut solat witir sebagai biasa saja dah. Bahkan dalam video tadi tu pun, ustaz pun dia ada cerita 3 pendapat kan. Pendapat yang ketiga pun beliau sebut niat solat witir seperti biasa saja kan. So why in the very first place, kenapakah, kena cakap BM kan, kenapakah pada awalnya yang kamu nak ajar benda ni? Kan bukankah ia bagi orang yang mungkin senang keliru ke, yang slow sikit ke, yang macam mukadimah, kenapa nak diajar benda ni? Apa manfaatnya? Kan kemudian kalau kita lihat tertib yang disusun oleh Imam An-Nawawi, mukadimah itu adalah pendapat yang keempat. Dan kalau Imam An-Nawawi berkata yang sahih adalah pendapat yang pertama, mengisyaratkan pendapat yang keempat tu yang paling lemah. So yang mukadimah itu pendapat yang paling lemah dalam mazhab Syafi'i. Ini tafsiran saya ya. Dan why are you teaching the weakest opinion in mazhab Syafi'i? Kenapa anda mengajar pendapat yang paling lemah dalam mazhab Syafi'i? Kan? Jadi ini yang menimbulkan persoalan saya. In the very first place, pertama, kenapa yang nak ajar tu? Kan ada pendapat ketiga, seseorang itu boleh saja niat solat witir seperti biasa. Kan ada situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nak ajar pun, ajarlah pendapat yang dianggap paling kuat oleh Imam Nawawi ni. Bukan calon-calon orang tau. Imam besar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Okey, dan beliau mengatakan yang paling sahih ialah 2 rakaat daripada witir. Ajarlah itu sebagai yang pertama. Yang nak disebut sebagai mukadimah tu pendapat yang paling lemah kan. Dan semua ni menyebabkan saya tertanya-tanya, kadang-kadang orang tu, ini pendapat ya, maaf kalau salah, sebab bila kita nak buat video untuk dapat attention, kena ajar yang lain daripada lain. Sama juga bila wartawan hendak tulis laporan untuk berita kan, surat khabar ke, news portal, internet ke apa ke, kena cerita yang lain daripada lain sikit. Baru dapat attention. Baru orang baca. Kalau dia sekadar cerita niat solat witir, biasa-biasa seperti mana yang kita semua amalkan, biasa je. Siapa nak tengok?
Tapi ada mukadimah solat witir. Wish, apa tu? Orang pun akan mula nak tengok. Orang pun rasa, wah, ini ilmu baru ni. Wah, hebat ni. Aku tak tahu ni. 50 tahun dah aku ni umur ni. Kan? Padahal tak payah ajar pun. Ia adalah salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang keempat, dan ustaz tu sendiri cerita, kalau sebut solat witir macam biasa pun dah okey dah. Kan? So, why are you teaching? And then daripada nak ajar-ajar semua ni, kan lagi indah, lagi bagus, lagi molek, lagi cun ajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini tak payah nak lafaz-lafaz niat ni, baik dengan lisan mahupun dalam hati. Cukup seseorang itu mengetahui apakah ibadah yang bakal dilakukannya, apakah ibadah yang sedang dilakukannya. Cukup itu, tak payah nak melafaz-lafazkan niat ya. Tapi tak apalah, memandangkan ramai yang tanya mukadimah ni, maka kesimpulannya menyebut mukadimah itu ialah salah satu pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Cuma ia adalah pandangan para ulama, tiada dalil, tiada nas di sebaliknya. Dan ia juga pendapat yang sekadar keutamaan, keafdalan, bukanlah syarat. Kalau tak sebut pun tak apa, sebab memang ada satu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Yang ketiga yang saya sebut tadi, bahawa cukup dia cukup dia lafaz niat solat witir seperti biasa. Atau kalau kita nak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup seseorang itu mengetahui apakah ibadah yang dilakukannya. Yang penting ikhlas kerana Allah. Tak guna lisan dia sebut kerana Allah panjang-panjang semua tu, tapi hati solat kerana nanti apa orang kata pula, kenapa aku balik awal pula ke apa kan. Dan ianya bertepatan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana sesiapa yang melakukan satu amalan yang tidak berdasarkan perintah kami, maka ia tertolak. Buatlah ibadah macam mana pun, tetapi jika ia tidak selari dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia tertolak. Baik, demikianlah ulasan dan reaksi saya. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.